Okey, boleh nampak? Cikgu tak share screen lagi, lupa. Sekejap. Okey, boleh nampak tak? Boleh lah. Okey. Okey, sebelum kita buat perbincangan, cikgu haraplah awak dah buat soalan yang melibatkan soalan bahagian A, di mana pemberatan untuk soalan bahagian A untuk SSM ni ada 40 markah. Jadi awak dah tahu cikgu kelas, cikgu subjek awak pun dah maklum bahawa untuk KSSM ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jadi untuk malam ni cikgu nak sentuh untuk bahagian A, di mana bahagian A pemberatan dia 40 markah. Okey, untuk soalan bahagian A dia boleh meliputi untuk semua bab daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Kalau yang cikgu bagi set yang pertama untuk awak ni ada 10 soalan untuk bahagian A. Jadi untuk 10 soalan tu awak tanda dekat soalan awak tu untuk bahagian A, soalan nombor 1 tu melibatkan soalan tingkatan 4 yang melibatkan fungsi dan persamaan kuadratik bagi satu pemboleh ubah. Okey, cikgu harap awak semua dah buatlah soalan ni. Okey, soalan ni memperuntukkan sebanyak 5 markah. Okey, kita tengok bagaimana awak buat, betul ke tidak awak boleh check balik. Kemudian awak boleh letak markah yang awak dapat. Awak nilai sendiri diri awak berapa markah yang awak boleh dapat daripada markah peruntukan untuk setiap soalan. Di sini cikgu dah bagi pada awak kan? Soalan subno bahagian nombor 1 melibatkan tajuk gapo, tingkatan berapa, bab berapa, awak boleh rujuk. Nombor 1 cikgu bagi tu melibatkan bab tingkatan 4, bab 1. Untuk pengetahuan awak, yang soalan yang cikgu bagi pada awak tu adalah soalan daripada tingkatan melibatkan tingkatan 2, 3, 1, 2, 3 dan 4. Tingkatan 5 cikgu tak beri sebabnya cikgu andai awak dah buat soalan pengukuhan dengan cikgu awak sendiri. Ini sebagai soalan ulang kaji untuk awak. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 1. Kalau siapa ada nak bertanya, boleh mencelah dah. Boleh mencelah. Okey, soalan nombor 1 melibatkan soalan persamaan. Kalau awak tengok sini. Okey, kalau melibatkan soalan penyelesaian masalah, pertama sekali awak kena dapatkan, awak kena tengok tepi ni berapa markah. Kena tahu markah yang sepatutnya awak dapat berapa. Tengok tepi tu. Jadi adalah amat penting kalau awak dapat soalan, bila awak baca soalan, awak kena teliti tengok tepi berapa markah yang disediakan untuk awak. So, bila dah tahu, pertama sekali kalau melibatkan ayat-ayat panjang macam ni, pertama sekali awak kena tahu clue. Ya. Kat mana clue yang awak perlu tahu? Okey, daripada ayat ni, awak baca kat mana clue, di mana awak kena cari kat mana clue yang terdapat pada ayat ni. So di sini adalah bilangan kambing X. Tarmizi mempunyai 2 ekor kambing. 2 ekor kambing, 2 X kambing ni dia tak nyatakan bilangan ekor dia. Bilangan ekor kambing yang telah tersedia untuk dijual. Setiap seekor kambing akan dijual, maksudnya satu ekor kambing ni dia nak jual dengan harga 115X tambah 30. Okey, yang clue kedua ialah dia bagi untuk satu ekor kambing. Harga dia ialah 115X tambah 30. Itu clue yang kedua yang perlu awak tahu. Okey, clue yang ketiga ialah soalan dia, awak tengok soalan dia nak apa dia royak. Dia akan jika dia berjaya menjual semua kambing miliknya, dia akan memperoleh sejumlah 15,200. Jadi clue yang ketiga, kalau dia jual semua, dia dapatlah 15,200. Jadi
soalan dia gapo dia nak cari. Yang keempat, clue yang perlu tahu, soalan dia kata dia hanya berjaya menjual 75% daripada kambing itu. Jadi soalan dia hasil jualan dia berapa yang dia perlu. So dapat tak dia dapat jual 75% sahaja. Okey, kalau awak tengok sini, soalan 5 markah. So soalan dia nak berapakah jumlah hasil jualan. So awak kena tahu apa strategi yang nak cari sebenarnya. Sebenarnya dia nak cari gapo, dia nak hasil jualan, dia nak hitung RM hasil jualan tersebut. So strategi yang pertama, kena dapatkan nilai X. So untuk dapatkan nilai X, setelah awak dapatkan nilai X, barulah awak darabkan dengan 75%. Okey, sekarang kita teruskan, kita macam mana kita nak dapatkan nilai X. Okey, pertama tadi kita tahu bilangan kambing 2X dan kita tahu juga untuk bilangan harga seekor kambing ialah 115X tambah 30. So sudah semestinya lah kalau kita darab dua ni akan dapat 15,200. So kita akan dapat 2X ni bilangan kambing, darab dengan harga ni bilangan kambing. Ni darab dengan harga bagi seekor kambing, akan dapat nilai jualan dia. Okey, nilai jualan. Okey, betul. So bila kita nak selesaikan, awak kena selesaikan darabkan, awak akan dapat 230X kuasa 2 tambah 60X sama dengan 15,200. Kemudian awak selesaikan dalam bentuk persamaan kuadratik. Okey, bila selesaikan dalam bentuk persamaan kuadratik, okey, kecilkan dia dulu sebelum awak selesaikan dalam persamaan. So sini pelajar perlu guna kalkulator lah. Gunakan kalkulator, dapatkan nilai A, nilai B, nilai C. Okey, cikgu imbas kembali sebab dah lama dah cuti. Dah lama dah tak jumpa cikgu depan. So gunakan EQN, tekankan degree, masukkan nilai A, nilai B dan nilai C dengan menggunakan kalkulator. Dan akhir sekali awak akan dapat jawapan X sama dengan 8, X sama dengan negatif 190/23. So mana saja jawapan nak ambil? Siapa boleh bagi tahu? Dapat tu. Lapar. Okey, sebab apa ambil lapar? Sebab apa tak ambil negatif 190/23? Kali ni tak payahlah nak skema sangat, santai-santai, boleh menyapu ke apa, tak payah boleh tanya selalu. Okey, kenapa tidak ambil negatif? Sebab apa? Ia nak nilai positif. Dia nak nilai positif, ada tak dia sebut situ nilai positif? Sekarang kita cerita pasal gapo? Sekarang kita cerita pasal gapo sebenarnya? Pasal gapo? Pasal jual gapo ni? Bilangan Pasal lama. kambing. Jual Kambing mana ada negatif. Yes, mana ada negatif untuk kambing. Untuk binatang mana tak ada negatif. So kita ambil nilai positif. So sini bila awak dah dapat sini, cikgu rasa awak dah pandai dah kan buat pemfakturan, ambil balik daripada nilai yang dua ni, bubuh dalam pemfakturan. So awak akan dapat satu nilai positif, satu nilai negatif, abaikan. Bukan bermaksud awak dapat nilai negatif ni awak tak perlu tulis juga. Tapi awak abaikan, tulis abaikan. Okey, di mana pemarkahan yang awak dapat? Okey, dekat pemfakturan apabila awak tulis pemfakturan jadikan sama dengan kosong, awak dapat satu markah situ, kemudian faktorkan dapat satu markah dan awak selesai letakkan nilai dapat satu markah. 3 markah dah situ. Berapa markah dah soalan ni semua? 5. 5. So di mana lagi 2 markah? So bila dapat soalan ni kena tengok balik kita punya soalan kita nak gapo.
Jangan awak excited sangat bila dah dapat jawapan terus berhenti. So ada lagi soalan yang perlu awak jawab. Bukan berhenti setakat ni saja, awak kena menjawab soalan yang dia nak tadi. So dia nak tadi ialah jumlah jualan. Okay. Jumlah jualan tadi kita masukkan kambing tadi 2x, kita gantikan 2x ni, gantikan 8 ni. 8 ni gantikan dengan x. So kita akan dapatlah harga seekor kambing, gantikan awak akan dapat nilai, bagi seekor kambing awak akan dapat 950. So sekarang ni, sekarang ni apa yang perlu awak buat ialah bila dah dapat nilai untuk seekor kambing, gantikan nilai x ni, hak mula-mula tadi tu, darabkan dengan 75%. Mari mana 75% ni? Mari mana? 75% ni mari mana? Hak dia dapat jual. Yang dia dapat jual. Daripada soalan tu dia nak hak dapat jual 75%. So last kali kena kira, akhir sekali dapat 11,400. So tadi dah dapat 3 markah. So kat mana markah yang 2 lagi tinggal? So sini dapat 1 markah dan di akhir sekali dapat 1 markah. Yang di mana nilai dia 11,400. Maka awak dapat markah penuh 5/5 markah. Boleh? Ada soalan tak nak tanya sini? So awak letak diri awak tu, markah awak dapat berapa? Kalau awak dapat penuh, tahniah. Kalau tak dapat penuh, cari kat mana kesilapan awak yang perlu awak perbaiki. Beres? Okey, boleh kita teruskan tak soalan nombor 2? Ada soalan yang pertama? Ada soalan? Tak ada Tak ada. cikgu. Okey, kita teruskan yang ke soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Tajuk apa ni? Yang melibatkan apa? Asas nombor. Nombor. Okey, bagus. Asas nombor. Kalau awak tengok sini, asas nombor ni, bila awak tengok asas nombor ni, 4 markah. Tengok markah dia, 4 markah. Bila 4 markah, maksudnya jalan kerja ni kena lebih sikit lah. 4 markah. So pertama sekali, ini ada awak tengok, ini asas 7, ini asas 9. So asas 7 nak tukar kepada asas, nak pergi kepada asas 9, pertama sekali kena tukar kepada asas 10 dulu. Jadi lah ni sebarang asas, lebih senang, sebarang asas yang awak dapat, awak tukar kepada asas 10 baru pergi asas lain dulu. Macam ni lah kalau awak nak nikah dengan anak orang kan, awak kena pergi ke rumah dia dulu, kena minta izin dulu, kan, barulah boleh pindah. Kan, jangan masuk redah gitu. So langkah yang kedua, bila dah dapat langkah 1, bila dah dapat dalam asas 10, barulah awak ungkapkan asas 10 kepada asas 9. Baru tukar asas 9. Kemudian dah siap tu baru buat perbandingan untuk dapatkan nilai P, Q dan R. Kita tengok cara macam mana buat. Tukar dulu. Bila nak tukar kepada asas 10, asas 7 kepada asas 10 dah. Jadi sini kuasa kosong, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. So awak akan dapat 1751. Tambah 294, tambah 14, tambah 13 dan akhir sekali awak akan dapat 2026. Betul awak dapat sama tak jawapan dengan cikgu? Kalau salah royak. Betul cikgu. Bagus. Jadi bila dah dapat situ, dah dapat 1 markah. So markah baru. So seterusnya nak tukar lagi, gunakan daripada strategi 1 yang dapat asas 10 tadi tu, tukar kepada asas 9, buat kaedah pembahagian berulang. Bila buat kaedah pembahagian berulang, ada tak sini, cikgu nak cepat cikgu tunjuk, ada tak sini yang perlukan cikgu tunjuk sesa nak buat bahagi berulang? Awak dapat tadi 202 ni bahagikan dengan 9. Awak dapat 225 bahagi dengan 9. Baki sifar. 25 bahagi 9 baki dia
baki dia 7. Okey, 2 bahagi 9 baki dia 2. So, jadi jawapan yang awak ambil, macam biasalah awak ambil daripada bawah ke atas. Okey, daripada bawah ke atas, awak dapat 2701 asas 9. So, bila dah awak dapat asas 9, kemudian awak buat perbandingan untuk dapatkan nilai P, Q dan R. Okey, kemudian awak bandingkan dua ni, awak terus dapat jawapan P sama dengan 7, Q 0 dan R 1. So sini awak tunjukkan jalan pengiraan, dapat 1 markah. Okey, kemudian dapatkan nilai 3 nilai betul tu dapat 2 markah. So cukuplah untuk markah 4 markah. Beres? Ada soalan nombor 2? Tak ada cikgu. Oh, bagus. Pandai belakang. Okey, next. Soalan nombor 3. Tentukan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Ni topik tingkatan berapa ni awak belajar ni? Topik tingkatan berapa? Tiga tepak. Dia tepat. Ingat lagi tak topik pernyataan benar atau palsu? So topik untuk topik tiga tepat ni salah satu topik yang awak tak pernah nak ngira, tapi awak kena fahamkan masalah, awak kena fahamkan konsep apa yang ada dalam topik bab tingkatan 4 ni. Okey, teruskan. Semua nombor perdana, semua nombor perdana tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, awak tahu tak nombor perdana tu start dengan nombor berapa dulu? Nombor perdana. Nombor perdana start dengan nombor berapa? Mula dengan nombor berapa nombor perdana? Bila nak jawab soalan ni kita kena tahu nombor perdana, semua nombor perdana tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Lo ni soalan cikgu, nombor perdana ni kita nak mula dengan nombor berapa? Starting nombor perdana tu nombor berapa? Siapa tahu nombor perdana ni mula dengan nombor berapa? Okey, ramai-ramai 49 orang. 2. Okey, bagus. Start dengan 2. So nombor nombor perdana ni start dengan 2. So bila nombor perdana ni start dengan 2, kalau awak tengok sini, okey, nombor perdana start dengan 2. Lagi? Nombor apa? 5. Lagi? 7. 9 nombor perdana ke? 3 itu. Oh. 3. Okey, 2, 3, 5, 7, 9 nombor perdana? Oh. Ya ke nombor perdana 9? Dak. Dak. Okey, lagi? 11. 11. Lagi? 12. 13. Lagi? 15. 17. 15? 17. Okey, 17 dan seterusnya. 15 bukan nombor perdana. Okey, so soalan dia semua nombor perdana tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Memang semua ni kalau tengok sini tak boleh dibahagi tepat dengan 2. Tapi 2 ni boleh bagi tepat tak? 2 ni boleh bagi tepat. Jadi dia tak boleh nak guna semua. Apa perkataan yang paling sesuai untuk gantikan semua? Sebilangan. Bilangan. Jadi jawapan dia ialah palsu. Okay, so soalan dia nak awak nyatakan benar dengan palsu je. So awak jangan mandar duk tulis soalan dia nak benar atau palsu. Awak jangan pandai-pandai duk tulis tidak ke, betul ke, ataupun apa lagi, salah ke, ikut arahan soalan. Kalau soalan tu kata benar atau palsu, guna ayat 2 ni je. Jangan pandai-pandai duduk sebut tidak ke, salah ke. Ada. Okey, untuk yang kedua, sebelum awak jawab, sebelum awak nak tentukan benar atau palsu, awak kena analisa lah sikit dulu soalan. Bila nak analisa soalan, bila awak kira sini, hak ni betul ke tidak jawapan dia 32? Betul ke tidak? Betul. Betul ke? So hak ni pun 3x darab 5y dapat 15xy. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, awak tengok perkataan dan.
Bila ada dan, maka kalau dua-dua untuk pastikan benar atau palsu ni dan. Kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, kalau dan jawapannya apa? Alamak. Silap dah. Silap terlebih tekan. Okey, jawapannya ialah benar sebab melibatkan benar dan benar. Okey, jawapan di mana? So, awak dapat 2 markah. So, pengiraan dia kalau awak tengok situ yang ke seterusnya B, tulis akas bagi implikasi yang berikut dan tentukan sama ada akas tersebut benar atau palsu. Awak faham tak apa dia maksud akas? Okey, kalau ni jika M lebih besar daripada kosong, maka M lebih besar daripada 8. Ini adalah dikenali sebagai akas 1. Jadi nak so lagi akas, awak terbalikkan dia saja. Terbalikkan akas tu dia jadi, okey, ni adalah akas, ni implikasi kedua. Okey, awak terbalikkan kalau sini M lebih besar daripada kosong, awak terbalikkan jika M lebih besar daripada 8 maka M lebih besar daripada kosong. Bila awak dah terbalikkan jika P maka Q, awak terbalikkan jika Q maka P, maka awak kesal lagi tentukan sama ada akas tersebut benar atau palsu. So awak kena buat analisa bahawa kalau M tu lebih besar daripada 8, maka M tu nilai dia 9, 10, 11, 12. Dan kalau M tu lebih besar daripada 10, maka nilai dia 11, 12, 13. So sekarang ni awak tengok gapo tak ada situ? Benar ke palsu? So jawapannya ialah palsu sebab tengok balik M lebih besar daripada 10, jadi dia tak ada nilai X ni 9 dan 10. Boleh? Okey, dah ada 4 markah. So ni dapat P1 dan dapat P1 semua dapat 4 markah untuk soalan ketiga. Setakat ni boleh penuh lagi ke markah? Dapat 4/4. Boleh ke? Boleh, Alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya nombor 4. Tandakan betul jawapan yang mewakili pernyataan untuk P tindanan bukan Q. Ini bukan Q. So, you nak tengok hak mana so betul. So, mula-mula awak tengok sini P. Tanda dulu P. Kat mana P? Tanda dulu. Okey, itu kawasan P. Tengok yang pertama, cikgu write itu adalah kawasan P. Kemudian cikgu pangkahkan bukan Q. Okey, ni Q. Yang bukan Q, hak mana bukan Q? So sini tengok bukan Q. Hak tanda pakar tu Q. Hak tak tanda pakar itu adalah bukan Q. So hak ni, kalau awak tengok sini, hak tanda right-nya ialah P. Tindanan bukan Q. Q hak tanda pakar, hak bukan Q tu atas tindan hak tanda right. So lah ni apa yang awak dapat R ni bukan adalah R. So akan dapat jawapan yang pertama. Okey, ni dah dapat 1 markah. Okey, yang kedua, lorekkan rantau yang memuaskan P penyatuan Q tindanan R. P, U ni gabung, union. Awak gabungkan. Okey, N ni tindanan. Aku pelajar tukar. Okey, U ni gabung P, gabung dengan R. Okey, tanda dulu P, tanda dulu R. Okey, kemudian kita tandakan itu kawasan dia. P gabung dengan R ni kawasan dia. So, hak mana tindakan Q? Cari dulu Q. Okey, so awak tanda macam tu, awak dah dapat 1 markah. Okey, kemudian awak cari di mana kawasan Q. Yang cikgu tanda right itu adalah kawasan. So, kalau awak tengok sini kawasan Q, tepat mana ia tindak. So, tepat yang tindak dengan tanda right ialah kawasan kuning tu. So, awak akan dapat
2 markah sekiranya awak akan dapat direct 2 markah sekiranya awak tanda yang betul. Kawasan kuning tu jika awak tanda yang betul direct dapat 2 markah. Okey, tengok bagaimana pemarkahan yang dibuat. Ini tanda ni lorekan yang berlainan tapi nampak perbezaan di antara lorekan kawasan yang jawapan dia. So macam ni awak boleh dapat 2 markah. Okey, kalau macam ni pula sama lorekan dia. Sama lorekan, ada satu je lorekan yang sama. So awak hanya dapat 1 markah sahaja. Okey, kalau macam ni nampak dia ada tanda. Ada lorek-lorek sikit dapat 2 markah, tapi kalau dalam soalan periksa janganlah macam ni. Cikgu tak galakkan macam ni. So buatlah dengan yang tercantik supaya terbaik, supaya jelas mata pemeriksa tengok ni nampak sangat orang malah kurang-kurang gini, nampak macam tak ikhlas. So buatlah molek penuh. Tapi masih lagi dapat 2 markah. Nak rayaknya pemeriksa ni bukannya kata berat sebelah, tengok lagu tu terus buat markah, tidak. Pemeriksa ni tengok kalau boleh ni nak bantu pelajar untuk dapatkan markah, bukan nak tolak saja-saja. Okey, seterusnya soalan nombor 5 yang melibatkan graf. Graf mudah. Okey, awak dah belajar masa tingkatan 4 graf mudah. Ini soalan direct. Soalan direct nyatakan. Bila soalan direct ada tak disebut nyatakan. Ini soalan yang melibatkan jawapan dapat markah lalu. Tak perlukan jalan pengiraan. Okey, so tengok sini markah 3 markah, maksudnya satu soalan 1 markah. Satu soalan 1 markah. So soalan pertama tengok dia nak bilangan bucu. Bucu ni awak tengok titik. Titik setiap tempat dia tu. So inilah titik dia. Titik setiap tempat dia nak nyatakan bilangan bucu. Maksudnya awak kena kira lah. Nyata sebab dia nak bilangan bucu. Kalau dia kata nyatakan bucu, baru awak tulis satu persatu. X, P, U, V, T. Tapi dia nak bilangan, maksudnya awak kena kira ada berapa. So dah kira semua dapat 9. 9 bucu. Supaya tak jawapan awak, cikgu salah kira. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Bilangan tepi. Tepi ni yang menghubungkan garis yang menghubungkan antara bucu-bucu. Okey, kat mana yang menghubungkan antara bucu dengan bucu? Kalau awak tengok situ tempat cikgu raih tu, semua ini adalah bilangan tepi. So kena kira lah tanda yang menghubungkan antara bucu dengan bucu. Jadi kita ada sini berkira ada 12. 12 semua ada bucu. Okay, so bilangan darjah ialah 2 kali tepi. So tak payahlah nak kira bilangan darjah sebab formula untuk bilangan darjah 2i. So awak dapat dah tepi 12. Awak darab je dengan 2 dapat 24. So permarkahan dia P1, P1, P1. So markahnya ialah 3 markah. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 6. Laju sangat cikgu ke cik? Tak cikgu. Laju kau? Tak. Okey. Tak, kalau ada soalan banyak dah. Okey, rajah menunjukkan 2 garis lurus PQ dan RS dilukis pada sata kertas. Diberi persamaan garis lurus PQ ialah ni. Y sama dengan negatif X tambah 2. Soalan dia nak apa sebenarnya? Ya, so namakan persamaan RS. So soalan dia dah bagi darajah. Dia nak persamaan RS. Awak kena tengok persamaan RS di mana. Okey, di sini persamaan RS. So awak kena tahulah persamaan RS tu dia melalui tengok dekat paksi Y di mana paksi Y ialah negatif 1. So jawapan untuk persamaan RS dia mendata paksi mengufuk bagi paksi X, jawapan dekat paksi Y dia melalui paksi Y dan dia tak ada kecerunan, maka nilai dia ialah Y sama dengan negatif 1. Dapat 1 markah. Soalan ni berapa markah semua? Soalan nombor 6 ni berapa markah? Cikgu tak ingat. Berapa markah? 3. Okey, beres.
Okay, so yang B pada rajah, dia pada rajah. Dia suruh lukis garis lurus Y sama dengan X tambah 1. So, bila awak nak lukis Y sama dengan X tambah 1, awak kena buat gantian. Gantian ni, awak pilih mana-mana nombor yang mudah di atas atas ni, awak pilih nombor. Tapi digalakkan awak pilih nombor hak mudah, nombor gantikan Y kosong lah. Okay, gantikan Y kosong dapat X sama dengan negatif 1. Kemudian awak plotkan. Okay, kemudian ambil sel lagi. Gantikan X, dapatkan Y sama dengan 1. Awak gantikan, awak masukkan dalam persamaan yang diberi ni. Masukkan sesel. Direct awak tekan kalkulator je. Awak masuk, kalau awak tekan kalkulator, awak dapat lalu. Okay, kalau awak tak rasa tunjuk buat gini, awak tekan kalkulator, awak bagi koordinat pun tak apa. Contohnya awak bagi koordinat sini 0, 1, awak tekan kalkulator, sini awak dapat negatif 1, 0. So awak dapat 2 titik tu, kemudian okay, tanda, dapat 2 tanda, ambil pemgaris panjang. So ini adalah garis lurus bagi Y sama dengan X tambah 1. Okay, so awak dapat 1 markah. So di mana markah lagi? Seterusnya lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Ada 3 ni. 2, 3. Okey, yang pertama, Y lebih kecil daripada negatif X tambah 1. Mana garis dia? Ni garis dia. Lebih kecil ke bawah. Okey, ke bawah. Lorek belakang ke bawah ni. So yang kedua, Y lebih kecil dari atau sama dengan X tambah 1. Hak tadi kita dapat dah tu, tapi kita tengok lorekan dia ke bawah. Yang ketiga, Y lebih besar atau sama dengan negatif 1 ke atas. So jawapannya ialah di tengah tu. Kalau awak perasan, kalau macam lorekan ni mesti dia dikelilingi oleh pagar. Dia mesti duduk kepung, lorekan dia duduk tengah. So ni jawapan dia, so dapat P1. Maka cukuplah untuk 3 markah bagi soalan 6. Okey, nombor 7. Nombor 7 ni soalan tingkat 1 ke tingkat 2 ni? 2 markah. Okey, so ni soalan tingkat 1 ke tingkat 2, tak ingat dah cikgu. Okey, so ungkapkan dalam bentuk piawai. Kalau awak tekan kalkulator, awak memang dapat jawapan bila direct tekan kalkulator, tapi tengok markah sini. Kalau awak direct tekan kalkulator, walaupun jawapan tu betul, awak takkan dapat markah. So soalan dia sebelum ni tak ada pun keluar macam ni lagi, sebab ni format baru, cikgu pun tak tahu format nak tubik soalan macam mana sebab awak ni kira first batch. Tapi soalannya melibatkan riwayat dah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. So no excuse daripada semua bab. Jadi awak kena mahir. Ini adalah bab tingkatan 2. Jadi bentuk piawai awak dah belajar masa awak menengah rendah dulu. So lah ni nak tahu 55,000, awak tengok, awak tukarkan kepada bentuk piawai sebab dia nak dalam bentuk piawai. So bila tukar bentuk piawai, awak jadikan dia pergerak-gerakan dia 4 titik daripada belakang ni 1, 2, 3, 4. Okey, gerakkan ke belakang, dapat ni darab 10 kuasa 4. Okey, ambil balik darab 4.8, darab 10 kuasa negatif 2. So step seterusnya awak kena pilih kuasa tertinggi untuk jadikan sebagai pemfakturan, untuk awak faktorkan. So di sini kita pilih, kalau awak faktorkan kuasa 4, maksudnya kalau awak tengok sini, ini adalah pendarapan. Bila darab indeks menggunakan bentuk piawai, kalau darab dia kena tambah kan. Jadi sini bila awak faktorkan 10 kuasa 4 tambah dengan negatif 2, maka awak dapat 26.4 darab 10 kuasa 2. So ni bukan dalam bentuk piawai lagi. So awak kena selesaikan bentuk piawai mesti 2.64. So awak kena ubah jadi darabkan dengan 10
10 kuasa 1 tambah 10 kuasa 2. So ni macam mana nak buat 2.4 darab 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 2. Sebab tu dia jadi bentuk ni. So 2.4 ni daripada 26.4. Okay, tukar jadi ni. Ya. So awak dapat tunjukkan ni dapat 1 markah dan di akhir sekali dapat N1 dapat 1 markah. So markahnya ialah 2 markah. Okey, jangan lupa tanda markah diri awak sendiri, kemudian letakkan markah pada diri awak sendiri dekat page yang cikgu bagi yang pertama tu, letak nilai markah awak dapat berapa. Okey, yang kedua buktikan. Okey, buktikan maksudnya awak kira last kali dia beri jawapan je. Dia suruh awak kira macam mana untuk dapat jawapan ni. So dia kata buktikan di akhir sekali awak dapat sini adalah nilai beza antara ni dengan ni. So lah ni awak kena tahu apa maksud nilai beza sebenarnya. So bila awak tengok situ nilai beza ini adalah operasi tolak. So awak gunakan operasi tolak. Awak tengoklah bila operasi tolak awak tengoklah mana nilai yang terbesar, awak tolak dengan nilai yang terkecil. So sinilah kuasa 11 ini adalah nilai yang terbesar. So awak tolak situ. Kemudian untuk awak kirakan dalam menggunakan bentuk piawai, awak kena samakan kuasa tertinggi. Bila awak nak dia tak sama dengan hak takdir dia melibatkan operasi darab belakang. Ni ada operasi tolak depan ni. So bila awak nak faktorkan, kalau awak tengok sini kena samakan kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi sini 10 dengan 11, kita pilih 11. Jadi macam mana untuk kita dapatkan sini 11? Maksudnya 11 tolak 1, jadi 10. Boleh? So bila kita ambil kuasa tertinggi 11, hak grup ni dengan 9 ni kita darabkan dulu. So lah ni ungkapkan sebagai nombor tunggal. 9.5 kita darabkan dengan 10 darab kuasa negatif 1, kita ungkapkan jadi bentuk tunggal, dia dapatlah 0.95. Jadi semua dalam kuasa sama ni, kuasa sebelah. Sebab kita dah ubah bentuk ni. Okay, so jadi bila kita dah ubah bentuk ni, baru kita boleh faktorkan. Sini bila awak dapat jawapan kuasa sama macam ni, awak dapat K1. Kemudian awak barulah selesaikan, faktorkan. Okey, awak akan dapatlah nilai dia. Bila selesaikan 1.63 darab 10 kuasa 11. Ni dah terbukti sama. Maksudnya dia bagi soalan ni, dia bagi jawapan. Cara gitu, dia bagi soalan, bagi jawapan. Dia nak tengok jalan kerja pengiraan awak buat. Macam mana boleh dapat. So sinilah dapat last kali awak akan dapat nilai ni adalah N1. So 2 markah. Untuk pengetahuan awak, soalan SPM tak pernah keluar macam ni. Memang sebelum ni tak pernah lagi keluar soalan macam ni, sebabnya dulu soalan macam ni memang tak ada lah. Soalan bukti-bukti gini memang tak ada lah SPM sebelum ni. Hak silibus lama, silibus baru ni dia macam-macam yang boleh tanya. Awak panggil pemikiran di luar kotak. Awak kena fikir macam mana nak selesaikan. Okey, soalan nombor 8. Soalan yang melibatkan awak kena mikir sikit. Dia kebat, tapi kebat dia kebat arah sederhana, bukan tahap kebat susah. Cikgu bagi soalan kali ni, soalan hak kebat tak susah mana lagi. Sebabnya cikgu nak perih soalan berat lalu takut awak jam. Jadi cikgu bagi arah yang sederhana supaya awak boleh mikir kita masuk gear yang betul. Tak siap masuk gear 3, gear 5 lalu jam awak. Jadi awak jadi fed up, awak tak boleh nak buat.
Awak jadi fail, lepas tu jadi awak tak minat matematik. Jadi kita buat daripada soalan mudah kepada soalan yang susah. Nanti minggu depan nanti kita up sikit arah soalan dia. Okey, tengok nombor 8. Dia melibatkan sebidang tanah milik Jepang berbentuk segi empat, berukuran panjang darat lebar. Panjang dia, ni panjang dia, ni lebar. Dia dah bagi tahu situ. So soalan dia nak apa? Dia nak rancang bina kolam ikan keli bentuk sukuan bulatan. Awak kena tahu apa dia bentuk sukuan bulatan di satu penjuru. Kat mana? Sama ada sini ke macam penjuru. Kat mana-mana je penjuru. Dia nak. Setiap penjuru ni ada pak, tapi mana-mana je boleh buat. So dia kata dipagarkan sekeliling, panjang pagar dia tu 200 meter. Hitung jejari kolam ternakan ikan yang dibina. So keluarkan maklumat yang ada. Okey, kita andaikan kita dah keluarkan, kita ambil satu bahagian. Yang ada 4 bahagian yang nak sa. Waktu ambil sa, ni jejari. Okey, kita andaikan jejari sudut 90. Okey, sudut ni sudut 90, duduk sini sudut dia. Sudut 90. Okey, ni adalah jejari dia. Mestilah jejari dia sama X dengan X. So, ni panjang lengkuk. Tak tahu. Dia wayak sini. Dia wayak dia nak 200. Maksudnya jejari X ni, X tambah L ni sama dengan 200. So, apa yang perlu awak buat ialah, okey, kena cari apa? Kena cari nak cari X lah. So ni, ini adalah formula panjang lengkuk. Ingat lagi tak formula panjang lengkuk? Theta per 360 darab dengan 2 pi J. So ini panjang lengkuk. Panjang lengkuk. So ni formula panjang lengkuk. Ini adalah X tambah X. So kita tak tahu jejari untuk panjang lengkuk, kita letak X. So bila awak selesaikan, okey, awak buat macam ni dah dapat K1, awak selesaikan ni. Hak ni macam mana dapat 11/7x ni? Awak selesaikan hak ni. Hak nilai saja. Bila awak selesai nilai, awak dapat 11/7x tambah x sama dengan 200. So 11/7 ni adalah 90/360 darab 2 darab 22/7 dapat 11/7. Dapat 200. Okey. So ni 7 ni. Okey, X ni maksudnya X per 1, X per 1. So bila per 1 sini awak samakan penyebut jadi 7, jadi darab 7. Darab sini 7, darab 7. Sini dapat 7X, 7X. Jadi semua ni bahagi dengan 7. So bila darab silang 7 ni, darab silang 2 ni, darab dengan 200 ni, darab dengan 7 akan dapat 1400. So habislah bawah. Jadi so kita boleh selesaikan semua sekali tu 25x sama dengan 1400. So x sama dengan 56. So gantikanlah nilai x tu sama dengan 56, akan dapat jawapan dia. So bila awak tengok balik, awak boleh cek jawapan awak. Sini 56, x 56, ni 56. L ni gantikan dalam ni. Okey, awak akan dapat 200. Awak dah masa awak kira balik. Okey, dapatlah untuk X sama dengan 56. X itu adalah jejari kolam. Ni X sama dengan 56. Jejari dia sama dengan 56. Okey, ada soalan tak nak tanya sini? Beres ke? Beres? Beres cikgu. Beres. Okey, next. Yang seterusnya dia kata tanah selebihnya akan ditanam dengan pokok kelapa pandan. Jika setiap 5 meter persegi boleh ditanam dengan 3 pokok. Maksud dia setiap 5 meter ni tanam 3 pokok. Setiap 5 meter tanam 3 pokok. Soalan dia nak hitung bilangan yang paling banyak untuk dia tanam pokok. So ni, okey, inilah situasi kita ambil sebahagian dia.
Ni contoh dia bagi, contoh yang kita buat tadi kita ada dapat X sama dengan 50 Okey, kemudian kita tengok balik keluasan tanah yang ada sekarang ni. Bila keluasan tanah yang ada, kalau awak tengok sini keluasan tanah semua sekali segi part kita 120 darab 65 semua. Jadi awak kena tolak dalam bahagian yang biru ni. Okey, so awak kira lah luas sukuan ni. Luas sukuan ni theta per 360. Ingat lagi tak formula? Theta per 360 darab pi j kuasa 2. Guna formula luas sektor. Luas sektor sini walaupun dia tak bagi tahu tapi kita kena tahu bahawa ini adalah sudut 90 darjah. Soalan ni memang dia tak royak sudut tapi awak kena tahu bahawa ini adalah sudut segi empat tepat. So 90 darjah. So awak tahu situ keluasan tanah bila dah tolak dengan asal dapatlah 5336. So awak kena bahagikan dengan setiap 5 meter. Okey, darabkan dengan 3. Sebab darab 3 sebab dia nak tanam setiap 5 meter ada 3 anak pokok. Setiap 5 meter ada 3 anak pokok. Jadi keluasan tanah yang dia dapat ni bahagikan dengan 5, darab dengan 3. Nak kira sesa pun boleh. Awak nak kira 5, 3, 3 ni bahagi dengan 5 dapat jawapan. Kemudian awak darab dengan 3 pun boleh. Tak kisah. So, law ni hitung bilangan maksimum yang kita dapat ni. Jawapan dia. Awak kena tengok anak pokok ada tak point. Kalau awak berhenti setakat tu maka awak tidak menjawab soalan. Bila bilangan anak pokok dia tak ada point-point ni. So awak kena buat conclusion. Kena anak pokok lebih kurang 3,201. Awak tak boleh nak bunda jadi ni kena bunda jadi 2. Bila ni bunda jadi 2 tak cukup tepat kawasan. So bila ada perpuluhan, walaupun perpuluhan tu lebih daripada 5, maksudnya ni 7, 8, 9, awak tak boleh nak ambil nilai dia 3202. Sebab bila awak ambil 3202, tidak cukup untuk setiap 5 meter, dah lebih sepokok. So anggaran dia ialah 3,201. So inilah pemakahan dia. Awak dah kira keluasan dapat 1 markah. Kemudian dapat nilai dapat 1 markah. Sini dapat nilai sini tak ada markah lagi. Nyatakan nilai anak pokok baru boleh markah situ. Kalau dalam periksa awak tak bunda, awak tak letak anggaran nilai 3201, awak berhenti sampai sini maka awak akan hilang 1 markah. Sebab tidak menjawab soalan. Sebab tu kena faham kalau soalan yang melibatkan kebak, kena tahu kebak tu dia cerita pasal apa. Kalau pasal orang, kita tak boleh nak bunda. Kalau pasal bilangan bilangan yang melibatkan benda kerak-kerak tu, tak boleh melibatkan tu. Sebab itulah macam bilangan anak pokok sekarang ni tak boleh melibatkan perpuluhan. Okey. Seterusnya soalan nombor 9. Dia rakyat sini ni bab tingkatan berapa? Siapa boleh bagi tahu nombor 9 ni bab tingkatan berapa Bab tingkatan berapa ni? Dah belajar ke? Tingkatan 2. Bab tingkatan 2. Untuk KSSM, bab ni adalah bab tingkatan 2. Tapi kalau untuk SPM silibus lama, bab ini adalah bab tingkatan 4. Jadi awak bayangkan bab tingkatan 4 hak dulu, hak kakak-kakak abang awak belajar dulu, bab tingkatan 4 ni. Tapi pada awak sekarang ini adalah bab bagi tingkatan 2. Awak bayangkanlah macam mana awak tingkatan 4, 5. Susah kan? Kira susah. Tapi bermula daripada sekarang, bila kita buat sikit-sikit insya-Allah boleh. Boleh buat. So ni berbalik pada soalan, dia tengok situ rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah bangunan yang dibina oleh syarikat XYZ. Awak tengok walaupun awak kata ayat pertama dia tidak mendatangkan apa-apa faedah bagi awak,
jangan abaikan. Baca setiap ayat satu persatu walaupun soalan itu tulis nombor 9. Baca dalam hati nombor 9. Jangan abaikan, mungkin ada benda yang awak boleh cerita, awak kena faham di situ. So sini dia tunjuk sebuah bangunan syarikat XYZ. Baru kita tahu, oh ni blok bangunan rupanya, bukan kotak semata-mata kotak, blok bangunan rupanya lagu ni. Okey, jadi dia kata lukis dan tandakan sudut simbol tita kedudukan XY dengan tapak. Sekarang ni dia tak royak kat mana tapak, tapi awak tahu tak kat mana tapak bila dah bangunan macam ni? Boleh tahu kan kat mana tapak? Tapak duduk di semestinya, tapak duduk di, sebab ni andaikan dia buat gini bangunan setikat, tapak mestilah duduk di bawah. Jadi apa yang perlu awak buat, awak kena tengok soalan dia nak lukis. Lepas lukis, tanda simbol sudut theta. Okey, so kedudukan dia XY, kemudian awak tandakan di mana garis XY. Okey, sambung garis XY, kemudian awak tengok tapak, di mana tapak? Tapaknya bawah. Bawah ni tapak dia, so awak boleh gerak kat tapak dia sama ada 1, okey, tapak dia 2, 3, 4. So tapak dia daripada sini dia nak gerak ke bawah. Okey, ke bawah. So tengok dia akan ke bawah tapak dia. So sini awak tengok balik, dia akan dapat sudut di sini. So cara nak buat, bila dah buat XY, daripada XY awak kena faham garis unjuran. Garis unjuran yang melibatkan unjuran ke bawah. Tengok sudut yang membentuk 90 darjah. So mestilah daripada XY ni awak mesti mengunjurkan ke tapak bangunan. Ke tapak dia mesti ke bawah. Hak ni nak pergi ke bawah ke mana lagi? Y mestilah daripada X ni unjurkan ke bawah sebab dia nak tapak. Okay. So di situlah sudutnya. So dapat P1. Okay. Kemudian seterusnya hitung sudut antara kedudukan XY. Dia suruh kira pula. So untuk kira awak kena tengok maklumat pada bangunan dia. Di situ ada maklumat. Okay, so sini dia dapat dah. Sini sama 80 dengan 80. Kemudian sini sudut ni. Kalau awak tengok sini, ini adalah hypotenuse. Ni sama dengan hypotenuse. So nak cari nilai ni, hypotenuse sama dengan bawah ni. So hypotenuse dia 52 kuasa 2 tambah 32 kuasa 2. Awak tekan kalkulator, awak dapat nilai ni. So apa yang perlu awak dapat ialah tangent. Awak gunakan tangent, bila awak keluarkan gunakan tangent, dapatlah setentang per sebelah. Nilai setentang 80 dan nilai bersebelahan ialah 61.06. Tekan kalkulator, dah dapatlah theta sama dengan 52.65. Okay, boleh sampai situ? Boleh cikgu. Ya, so sini dapat 1 markah dan di akhir sekali dapat 1 markah. Okay, jawapan awak ni awak nak buat dalam bentuk darjah ke bentuk minit ke tak apa. So kalau bentuk darjah inilah 52.65 darjah. Kalau bentuk minit awak tekan kalkulator dekat minit tu akan dapat jawapan dia. Okay, so soalan nombor 10. Okay, sejumlah 770 guli dimasukkan ke dalam 8 bekas P dan 15 bekas Q. Dia ada semua 770, ada bekas P, ada bekas Q. Jika 10 bekas P dan 11 bekas Q digunakan, akan terdapat 40 biji lebihan guli. Okey, awak kena fahamkan maksud dia ni. Apa dia? Maksudnya bila dia guna bekas P dengan bekas Q, okey, dia dapat hasil lepas dia guna ada lagi baki. Ni ada lagi baki lebihan guli, maksudnya ada lagi 40 biji lebihan guli yang dia ada. So apa yang perlu awak buat ialah awak tahu dah ini bekas P ada 8, bekas Q ada 15. Semuanya awak akan dapat 770. Okay, bila dah guna semua sekarang ni
So lagi bekas P, okey ada 10. Kemudian awak juga ada bekas Q ada 11. So cuma lah ni dia rayak semua ada 770 tapi dia ada lebihan. Bila lebihan maksudnya kita kena tolak dengan 40. So maksudnya nilai dia ialah 730. Dia ada lebihan lagi 40. Faham tak situ? Jadi dia dapat 730. Daripada 770 lebih dia lagi 40, tolak dengan 40 dapatlah 730. Jadi hak ni adalah step pertama yang paling awak perlu ambil titik berat. Kalau awak salah hak ni, maka seterusnya awak akan jadi salah belaka. So bila dah dapat situ, okay, awak dapat dah. Kemudian awak tukarkan ke dalam bentuk persamaan. Okey, kita dapat dua persamaan. Okey, kemudian awak tengok sini penyelesaian dia. Kalau dia tak sebut apa-apa penyelesaian, dia tak royak nak bentuk ke apa, awak boleh bebaslah nak guna kaedah metrik ataupun kaedah persamaan ataupun lain-lain kaedah yang awak belajar lagi. Jadi sini cikgu tunjuk bagaimana nak selesaikan menggunakan kaedah persamaan. Okey, kaedah penghapusan atau kaedah gantian. Tengok balik. So lah ni cikgu nak guna kaedah penghapusan. Okey, bila cikgu nak guna kaedah penghapusan, apa yang perlu cikgu buat ialah, apa yang perlu awak buat ialah kena samakan penyebut lah. Nak tolak tak boleh. Nak tolak sama-sama tak boleh. So persamaan 1 awak darabkan dengan 10. Persamaan 2 awak darabkan dengan 8, barulah dapat sama 80p, 80p. Dapatlah persamaan 3 dengan persamaan 4. So persamaan 3 dengan 4 ni awak tolakkan awak dapat 62Q sama dengan 1860. Last kali awak dapat Q sama dengan 30. So saya rasa bila dah dapat Q 30 ni, so yang lain tak ada masalah lah, gantikan Q 30. Akhir sekali dapat P sama dengan 40. Okay, dapat P 40, dapat Q 30. Maka ni dapat 1 markah. Tunjukkan persamaan tu salah satu betul, dapat 1 markah. Okey, buat samakan penyebut, dapat 1 markah. Q dapat 1 markah, P dapat 1 markah. Okey, seterusnya B. Jika Kim Fan ada 810 guli dan dia memiliki 15P, dia ada 15P, dia ada berapa Q, tapi kita tahu dia punya dapat 810. Hak ni, P ni kan kita tahu dah tadi, kita tahu dah P sama dengan 40, kita gantikan teruslah. Q tadi kita tahu dah sama dengan 30. So kita buat 15 darab 40 tambah 30 Q sama dengan 810. So dapatlah nilai Q yang baru, situ dapatlah 7. Okay. Dapat 7. Okay, okay, itu saja untuk hari ni. Habis ada soalan tak nak tanya sini? Okay, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan tak? Ada soalan nak tanya sampai sini untuk bahagian A? Ada soalan? Ada cikgu. Semua jelas perlu cikgu send semula ke soal jawab pair ke awak ke tak perlu dah? Dah ke syatak tadi? Dah ke write? Awak dah buat kan? Awak write dah kan? Awak write dah kan? Siap write dah kan? Yang awak buat tu kan? Jadi untuk minggu hadapan cikgu akan bagi sambung lagi untuk soalan bahagian B. Nak tengok macam mana. Ni adalah contoh bentuk soalan A. Ada banyak macam-macam contoh soalan A dan ada meliputi pelbagai tajuk. Semua tajuk ni cikgu tak boleh nak kata bab ni masuk bahagian A, bab ni masuk bahagian B, tak boleh. Semua bab awak kena belajar, tak boleh nak skip. Sebab semua bab mungkin dia boleh tanya di mana-mana bahagian. Jadi malam ni selesai dah
untuk 40 markah pada bahagian A. Ni bahagian A ni 40 markah. So nanti untuk bahagian B, the next nanti bahagian B 45 markah nanti. Nanti the next nanti kita akan buat bahagian B. Okey. Setakat itu saja. Ada apa-apa tak? Kalau tak ada apa,